Assalamualaikum, apa khabar semua? Salam Ramadan, salam Ramadan buat semua. Hari ni kita tengok kuih raya Ikhwan pula kuih raya ataupun biskut raya Ikhwan Labuan. Kuih raya Ikhwan ni memang sedap. Saya bukan nak kata apa kan, tapi sebab dia guna pure butter 100% ni. Aduh. Jom kita tinjau. Setiap kali menjelang Aidilfitri umat Islam di Labuan, pasti akan teringatkan biskut raya Ikhwan dengan rasanya yang lazat. Memandangkan ia telah berada di pasaran sejak hampir 2 dekad yang lalu. Lama dah ni, 18 tahun. Aduh. Bermula pada tahun 2004 dengan bermodalkan RM15,000, produk biskut raya Ikhwan ni berjaya dijual ketika tu dengan mendapat jualan sebanyak RM30,000 yang menandakan ia mendapat sambutan hangat penduduk pulau ini. Ketika itu 15 jenis biskut dikeluarkan dengan mengekalkan biskut-biskut tradisi seperti semprit, kuih bangkit dan tat nanas yang sangat mendapat sambutan yang hangat. Ampun, ini ke lapis ni. Ini gambar yang terkini ni, video baru ni. Pada tahun 2022 ni, tahun yang ke-18 lah, biskut raya Ikhwan berterusan dibuat dan dipasarkan di Labuan setiap tahun, tak pernah miss. Ni semua orang dah tempah ni yang bungkus-bungkus semua. Dengan bilangan staf selama 22 orang, Bakery Ikhwan Labuan mengeluarkan 31 jenis biskut raya tahun ini dengan biskut Nutella Delight yang paling mendapat sambutan. Tarikan utama biskut raya Ikhwan ialah kualiti rasanya yang sangat sedap kerana menggunakan 100% pure butter. Ibu Hajirah tu yang pesan tu memang kena guna pure butter ni. Dia punya harga memang mahal ataupun mahal sikit, tapi memang kita makan tu rasa sedap lah. Tak ada habis kot. Nampak ada luar macam bentuk, beza-beza bentuk, makan sama je rasa. Potong lah macam tu kan. Tak boleh lah kan. Biskut ni, setiap biskut tu ada rasa tersendiri. Tapi ada kat pasaran kalau kita beli sebahagian tu, biskut lain-lain bentuk, lain-lain rupa. Bila makan kat lidah, sama je rasa. Antara biskut-biskut lain yang dipasarkan ialah Makmur Semenanjung, Pistachio Yumis, Walnut Crunchy, Butterscotch Peanut, Tat Nanas, Makmur Sabah. Makmur Sabah lain dengan Makmur Semenanjung. Tat Cadbury, Red Velvet, Nestum Batik, Rainbow Cookies cantik lah biskut dia. Pandan Gula Merah, Pandan Gula Melaka, maaf. Almond London, jauh lagi ni. Dahlia Susu, Gajus Cookies dan lain-lain. Setakat 26 November 2022, sebanyak 6,934 balang biskut Raya Ikhwan ni telah berjaya dijual dengan jumlah jualan mencapai RM228,906.30 mesin. Ini 26 bulan, hari ni dah 30. Ketika tanya kepada seorang pelanggan biskut raya Ikhwan, Puan Siti dari Jabatan Hal Ehwal Koperat Labuan yang selama ini hanya menempah biskut raya untuk diri sendiri, tapi tahun ni mengempah 25 hamper biskut raya Ikhwan. Ringkas dia boleh jawab, kualiti biskut Ikhwan tak pernah mengecewakan. Biskut raya Ikhwan ni, contoh sekali ada seorang pelanggan India non-Muslim ni, dia kata tak sabar nak tunggu raya, nak apa ni. Setiap tahun tu dia menunggu bulan puasa ataupun dekat raya. Kenapa nak beli biskut Ikhwan. Begitu juga pelanggan-pelanggan lain kata-kata, terutama sekali dari Brunei, dari Labuan sendiri atau orang Semenanjung yang berada di Labuan, memang suka sangatlah biskut Ikhwan ni. Biskut raya Ikhwan ni boleh diperolehi di restoran dan bakery Ikhwan C002 Ground Floor, Financial Park, Wilayah Persekutuan Labuan, atau di bangunan yang dikenali sebagai Ujana Kewangan Labuan. Jadi, tapi untuk tahun ni nampaknya macam dah habis lah ni. Semua dah, atau banyak yang dah ditempah. Jadi kalau tuan-tuan pergi pun tak tahulah dapat tak dapat. Ini
proses dia membuat biskut lah. Jadi kita sangat menyokong apa-apa usaha yang dibuat atas nama Islam, terutama berkhidmat kepada masyarakat dan buat yang terbaik. InsyaAllah kita semua akan sokong. Sebab itulah antara yang cuba dilaksanakan di dalam JSB ni, cuba membuat yang terbaik. Walaupun taklah semua tu terbaik kan, tapi kita maksimumkanlah secara lahirnya dan secara rohnya, iaitu mendoa, meminta dengan Allah supaya cerdikkan kita, pandaikan kita, tambah ilmu-ilmu kita supaya kita faham cara nak membuat sesuatu tu dengan semaksimum mungkin. Walaupun kita, kalau dalam kisah Nabi Allah Ibrahim yang dibakar tu, ada seekor burung pipit, dia cuba bawa air dengan paruh dia yang kecil tu untuk dia tuang kat mana nak padam kan air. Tak sempat sampai bawah dah jadi wap dah kat bawah tu, api yang menjulang-julang. Tapi bila ditanya pada pipit ni, dia kata aku buat tu kan aku nak berusaha juga untuk kalau aku ditanya oleh Allah di akhirat kelak, aku dapat beri jawapan aku dah telah usaha setakat yang aku mampu. Jadi kat pasaran tuan-tuan dan puan-puan melambak biskut, dan kita tahu sebahagian dari biskut-biskut tu dibuat dengan cara yang tak betul-betul tepat dengan syarak. Sama ada penggunaan telurnya yang tak dibasuh, yang telur itu ada kotoran, ada najis ayam yang dipegang kat tepungnya pula, dipegang dekat macam-macam lah semua tu. Yang asalnya kat situ pun dah mutan najis, dah benda dah kena najis. Ia akan menggelapkan hati kita. Lebih-lebih lagi kalau dibuat oleh orang bukan Islam, yang memang tak tahu hukum hakam Islam. Kita tak boleh lah nak kata apa kan. Kita kena buat sendiri lah makanan kita. Tapi ramai orang bergantung pada apa yang di pasaran. Sedangkan di pasaran tu ada yang dibuat di kilang. Kilang tu tak semua kilang kita. Kalau kilang orang Islam sekalipun, adakah betul-betul diikut syarak? Kalau yang bukan Islam tu lagi lah, dia gajikan orang yang kerja tu datang kerana gaji, dia buat setakat yang dia boleh buat lah, ataupun dia buat mengikut piawaian dia saja, tanpa mengambil berat soal tanggungjawab di tengah masyarakat. Jadi apa yang dia buat tu bernajis ke, walaupun nampak yang secara lahir suci ataupun dari secara lahir nampak bersih, tapi tata cara syariat dari sudut penyucian tu tak tepat, maka tetaplah kekal dia bernajis. Itulah kita sama-sama lah menjunjung syariat Allah. Kita nak harapkan apa yang kita bekalkan pada masyarakat, kita pastikan betul kesuciannya. Dengan itu, kerana itu akan membentuk hati dan jiwa manusia, hati dan jiwa orang Islam, yang mana nanti kalau berlaku di tengah masyarakat kebobrokan ataupun masyarakat ni terhadap akhlak, terlibat dengan perkara-perkara yang melanggar syariat, rasuah, dengan gejala-gejala masyarakat, dengan tidak amanah dan sebagainya, itu semua berpunca dari hati. Hati tu dia punca daripada makanan. Ini sejarah orang dahulu macam mana mereka menjaga makanan kan, sangat teliti, sangat halus, sangat dahsyat. Kerana apa? Takut. Rasulullah sendiri pernah mengorek mulut cucunya kerana makan apa? Makan makanan zakat kata apa? Kerana Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib ni tak boleh menerima zakat. Jadi itu menyebabkan Rasulullah sangat menjaganya. Kita tentulah nak mengikuti Rasul dan kita nak jaga. Okey, dari saya ampun maaf. Assalamualaikum.